Okey, Assalamualaikum ya. Salam sejahtera, salam kuasa ketiga. So macam biasa, jika audio jelas, boleh tolong maklumkan kepada saya, share ramai-ramai dan sertai Telegram saya Regi Jesse Ritaudin. Okey. So Parlimen akan bersidang bermula hari ini selama 35 hari tak silap saya, sehingga Disember. Sehingga minggu kedua di bulan Disember. So 35 hari. Dan tumpuan persidangan kali ini adalah Belanjawan 2025. Okay. Now, saya ada dua pesan buat pembangkang. Pesan pertama actually buat pembangkang, pesan kedua untuk semua kerajaan dan pembangkang ya. Now, pesan pertama saya didorong oleh permintaan-permintaan, soalan-soalan banyak. Awak tahulah saya suka jawab soalan kan. Tapi ada satu soalan atau soalan-soalan yang menyentuh satu isu yang saya dah lama tolak tepi. Saya tak mau jawab lah, saya ignore lah, saya tidak hiraukan. Iaitu pertanyaan-pertanyaan daripada penyokong Perikatan Nasional bila kerajaan nak tumbang. Dan benda ni, soalan ni ditanya, saya rasa dah setahun lebih. Saya tak hiraukan isu ni, tapi ditanya. So saya buat tak tahulah. Saya buat je soalan tu. So pembangkang setakat ni tunjukkan dengan sama ada dengan retorik dia, dengan kenyataan sana sini oleh pemimpin dia dan sebagainya, bahawasanya mereka ni berstrategi nak tumbangkan kerajaan. So diharapkan di dalam sidang parlimen ini saya nak lihat wajah pembangkang yang berfungsi sebagai check and balance, bukannya hanya nak serang. Sebab sidang-sidang sebelum saya lihat serangan, tetapi sebagai ahli-ahli parlimen pembangkang tidak ada dengan jelas penyelesaian yang diberikan sebagai alternatif. So kali ini nak lihat penyelesaian. Dan babak Belanjawan 2025 tak naklah sampai hanya nak kritik, tetapi perlu beri penyelesaian dan berbincang berdebat secara konstruktif ya, dan lupakan segala apa percaturan untuk cuba gagalkan Belanjawan or anything of that nature ya. So itu pertamalah. Kedua, berkenaan Belanjawan juga. So pembangkang sudah wujudkan portfolio seperti seolah-olah ada satu shadow government lah. Portfolio di kalangan pemimpin mereka, ahli parlimen mereka, yang ini in charge of economy, yang itu in charge. So benda tu sudah lama dibuat. So saya harapkan ada Belanjawan alternatif yang dirangka oleh pembangkang. Kalau saya ketua pembangkang, benda ni saya dah wajibkan, dan saya takkan tunggu kerajaan bentang baru saya bentang. Saya dah pun buat preparation. Of course, pembangkang tak boleh bentang Belanjawan dia di parlimen sebab dia bukan kerajaan. Tetapi persediaan saya sudah lama buat kalau saya ketua pembangkang. Dan kemudian saya akan tunggu dan lihat pembentangan Belanjawan kerajaan, dan kita akan buat penambahbaikan. Dan kemudian setelah sesi parlimen ini tamat pada bulan Disember, saya akan minta pembangkang untuk menerbitkan Belanjawan alternatif. So saya harap kalau pembangkang belum mulakan perangkaan Belanjawan alternatif, mulakanlah. Sebab pembangkang perlu bukan hanya serang,
tetapi menunjukkan kepada rakyat apakah penyelesaian alternatif yang dia ada setelah melalui proses parlimen dan perdebatan pembentangan belanjawan 2025. Okey, nak tunjuk kepada rakyat, kami bukan hanya cakap banyak, kami bukan hanya pak serang, kami adalah pembangkang yang memberikan check and balance. Jadi ini belanjawan kami. So selepas parlimen habis bersidang, sekurang-kurangnya sebelum penghujung tahun Disember, pembangkang perlu ada belanjawan alternatif dia. Jadi rakyat boleh lihat apakah yang telah dicadangkan oleh pembangkang, bagaimana ianya beza. Kalau pembangkang kata kerajaan telah membelanjakan terlalu banyak, sini kurang, sini apa ni ini. Okey, di manakah penyelesaian pembangkang? Apakah beza perbelanjaan antara cadangan belanjawan pembangkang dengan kerajaan? Kalau dikatakan membebankan rakyat, ya, kos harga tinggi, okey, macam mana penyelesaian pembangkang? Ya, kalau dikatakan cukai membebankan, ya, dan okey, apakah penyelesaian pembangkang? Biar rakyat lihat. Okey, we are not seeing this from pembangkang yang ada. Kita tak nampak benda ni dari pembangkang yang sedia ada. So ini adalah satu perkara menyedihkan kalau kita lihat di demokrasi lain, ada beberapa mereka mewujudkan satu belanjawan alternatif. Okay? So tunjukkan kepada rakyat kemampuan pembangkang ini yang bukan hanya pandai kritik tetapi pandai memberi penyelesaian alternatif yang lebih baik. So itu saya nak lihat. Ketiga, di dalam parlimen kita sudah tahu selalu ada celah mencelah dan selalu ada pergeseran, jerit menjerit, kutuk mengutuk, kadang-kadang dengan mencarut pun pernah ada, ya, kata-kata jijik dan whatever not lah, yang mengganggu perbahasan ataupun perbincangan or whatever lah you want to term it, kan. So benda ni semua orang tahu dan kadang-kadang kita meluat, saya meluat bila melihat sidang parlimen kita memalukan, ya. So kita tak payah terlalu ikut negara-negara lain. Saya cadangkan, ya, kedua-dua lah. Fikirkan satu perubahan di dalam dewan atau perjuangkan satu perubahan di dalam ya, peraturan dewan or whatever it is, sedemikian rupa supaya, ya, contohnya kalau ada satu soalan yang diajukan, tidak akan ada gangguan, celahan, apa-apa dibenarkan, maknanya semua mikrofon tutup, hanya orang yang bertanya, ya, kemudian orang yang ditanya menjawab, kemudian orang yang ditanya menjawab dan orang yang bertanya boleh bangun sekali lagi dan kata, ya, beri hujah tambahan sampai let's say 4-5 kali or whatever, ya. So saya tanya soalan, dia jawab, kemudian saya tak puas hati, saya tanya lagi, dia jawab, you know that. So ada had dia. Dan dalam pada itu semua mikrofon ditutup, tidak dibenarkan diadakan celahan or whatever it is lah, gangguan or whatever it is. Juga peraturannya bahawa jika yang bertanya dan ditanya sedang belum habis had dia, contohnya 5 kali awak boleh tanya dan dia jawab balik ke 6 kali whatever, dalam pada masa itu walaupun mikrofon tutup, jika ada sesiapa bangun bercakap, dia terus dihalakan keluar dewan. Terus, itu dah jadi peraturan. Kita buat benda tu, okey, ini untuk meningkatkan kualiti di dalam dewan, ya. Dan kemudian selepas dah habis tempoh itu, baru ada masa orang yang mungkin berniat nak buat celahan atau nak bertanya, dia boleh bertanya. Ada satu had masa diberikan untuk orang lain mungkin bertanya or whatever it is lah. So lakukannya lebih tertib, ya, supaya pergerakan dewan lebih lancar, tidak ada gangguan. Kita kena ikut acuan kita lah. Kita kena lihat perangai MP-MP kita dari sudut sejarah dan lakukan perubahan ikut acuan kita lah, ya. Sebab orang yang mendengar kadang-kadang
kita sebagai rakyat, bila kita dengar perbahasan and all that things that is happening in the Dewan, soal jawab dan sebagainya, kadang-kadang it is very memalukan, ya. So mungkin boleh ubahlah peraturan. Mungkin ada, kalau ada sokongan yang cukup, mereka boleh melihat benda ni, benda itu boleh ditimbulkan. Saya pun bukan berapa pakar, how's the procedure, because saya bukannya wakil rakyat, ya. Tetapi usahakan benda tu, dan diharap tak adalah mengganggu sebegitu, be more civilized, ya. So ini harapan saya bagi parlimen yang bakal bersidang. So tumpuannya belanjawan, ya. Dan pembangkang perlu ambil serius benda ni, dan tolong bantu matikan, ya, di kalangan, tak kira lah cyber trooper ke, aktivis ke, kumpulan penyokong ke, influencer ke, tolong hentikan apa jua perbincangan berhubung dengan sekiranya ada, ya, bahawa perlu cuba untuk gagalkan belanjawan, ya. Pembangkang tidak ada cukup sokongan yang boleh membolehkan belanjawan digagalkan. So daripada buang masa bincang benda tu, hentikan mana-mana kumpulan, ya, pemimpin kena tampil dan tegur mana-mana kumpulan yang berbincang berkenaan dengan kemungkinan belanjawan digagalkan. Sebaliknya bertumpu kepada kita lihat belanjawan ni bagus ke tak bagus. Jika tak ada bagus, apa penyelesaian pembangkang? For the first time, fokus nak jadi pembangkang yang baik, bukannya nak jadi pak serang, ya. Sebab akhirnya misi ahli-ahli parlimen adalah mewakili rakyat dan membantu rakyat, bukannya membantu diri sendiri untuk menjadi kerajaan, untuk nak fikir, nak kuasa dan sebagainya, ya. So itu pesan saya lah, ya. So bagi mereka yang bertanya saya bila nak tumbang and all that, saya takkan layan, ya. Okey, tak, kerajaan ni takkan tumbang. Saya nak Anwar kekal sampai PRU 16, sampai parlimen bubar, biar penggal penuh, ya. Tak tahulah bila dia nak bubar parlimen, itu hak dia lah nak menasihatkan Yang di-Pertuan Agong. Pembangkang tidak ada kapasiti untuk tumbangkan kerajaan ini. So stop, bantu hentikan retorik ini, ya. So sehingga kita berjumpa di live seterusnya. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam kuasa ketiga.